Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Perdana Menteri dijadual mengadakan lawatan sulung ke Jerman bermula hari ini hingga 15 Mac. Wisma Putra dalam satu kenyataan memaklumkan lawatan itu disertai Menteri Luar, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri serta Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Semasa lawatan rasmi itu, Perdana Menteri akan mengadakan mesyuarat dua hala dengan Chancellor Jerman. Kedua-dua pemimpin dijangka membincangkan kemajuan hubungan Malaysia-Jerman. Sesi persekolahan 2024-2025 yang akan bermula di beberapa negeri hari ini diharap berjalan lancar. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata pihaknya telah melakukan persiapan rapi bagi memastikan kelancaran pembukaan sesi persekolahan di Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan Penjabat Pendidikan Daerah PPD di seluruh negara telah diminta untuk turun ke sekolah-sekolah bagi menyantuni pelajar, ibu bapa serta waris. Tuntutan United Tausug Citizens UTC ke atas Sabah adalah remeh dan tidak berasas. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, ia percubaan untuk memeras wang daripada Malaysia. Kumpulan yang mendakwa sebagai penjaga sah wilayah Kesultanan Sulu ke atas Sabah itu minta kerajaan Malaysia buat bayaran segera $15 bilion Amerika sebagai wang penyerahan wilayah. Ia turut menuntut pengiktirafan sebagai kerajaan berdaulat dan merdeka. Malaysia tidak akan layan tuntutan berkenaan. Akaun media sosial milik individu yang sebarkan ajaran sesat Ahmadi telah disekat MCMC bagi mengelak masyarakat terpengaruh. Menteri Komunikasi mengesahkan akaun berkenaan sudah tidak boleh diakses. Tindakan menyekat diperoleh MCMC daripada Menteri Hal Ehwal Agama selain dapatkan pandangan dan laporan daripada JAKIM. Ajaran Ahmadi bertentangan dengan syariat Islam. Dan ini usaha perkukuh aspek keselamatan dalam talian terutama membabitkan kanak-kanak berusia bawah 13 tahun. Kementerian Komunikasi dan Kementerian Pendidikan akan meneliti inisiatif yang dapat dijalankan bersama. Ini termasuk menganjurkan kempen kesedaran di sekolah. Perkara mengenainya akan dibincangkan dalam masa terdekat. Pemberian bantuan khas kewangan Aidilfitri kepada penjawat awam dan pesara kerajaan yang dicadangkan QPAC sedia dipertimbang. Ketua Setiausaha Negara memaklumkan pertimbangan mengambil kira kedudukan semasa kewangan negara. Cadangan akan dipanjangkan kepada Kementerian Kewangan. Peruntukan tambahan RM1 juta diluluskan Kerajaan Persekutuan untuk Hospital Seberang Jaya HSJ Pulau Pinang. Perdana Menteri menyatakan bantuan khas disalur bagi memenuhi keperluan mendesak. Ini termasuk menaik taraf peralatan kesihatan dan bilik penyusuan ibu. Projek naik taraf HSJ dengan kos RM500 juta yang bermula pada 2016 dijangka siap sebelum hujung tahun ini. Bagi menaik taraf kuartus kediaman di Balai Polis Seberang Jaya dan Surau di IPD Seberang Perai Tengah pula, RM1.5 juta diperuntukkan. Ia selari komitmen menyediakan kemudahan lebih kondusif untuk keselesaan warga PDRM. Pengumuman mengenainya dibuat Perdana Menteri. KPDN tumpaskan aktiviti seleweng minyak diesel bersubsidi nelayan di sebuah premis di Sungai Besar Selangor. Serbuan dijalankan 5 Mac lalu membabitkan rampasan 24,875 liter minyak diesel selain peralatan berkaitan. Nilainya lebih RM187,000. 3 lelaki tempatan ditahan. Premis itu dipercayai jadi tempat simpanan dan pemindahan minyak diesel bersubsidi nelayan. Bekalan ayam dan daging dijamin mencukupi menjelang Ramadan dan Aidilfitri. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan memaklumkan bekalan ayam dan telur ayam ketika ini mencukupi. Jika berlaku gangguan, bekalan akan diimport dari Thailand dan China. Kerjasama dengan negara-negara pengeksport itu sudah dijalin. 1,000 penguat kuasa Kementerian Kesihatan digerakkan untuk pantau operasi Bazar Ramadan seluruh negara. Menurut menterinya, fokus tertumpu kepada aspek kebersihan dalam penyediaan makanan. Peniaga juga akan dipastikan telah mendapatkan suntikan typhoid.
Pembinaan 287 menara telekomunikasi baru di Johor bakal tingkatkan capaian internet selular kepada 100% di negeri itu. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi, setakat suku keempat tahun lepas, 182 daripada keseluruhan menara itu siap dibina. Bakinya dijangka siap dan beroperasi tahun depan. Liputan 4G di negeri itu pula mencecah 99.16%. 3 lokasi ditetapkan di BKL bagi penyaluran bantuan kepada gelandangan sempena Ramadan. Ini termasuk Anjung Kembara, Pusat Transit Gelandangan KL, Pusat Khidmat Gelandangan Medan Tuanku dan Pusat Pembelajaran Komuniti Chowkit. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan meminta NGO dan orang perseorangan mematuhinya. Ia inisiatif kawalan kepada kualiti makanan selain pastikan kebersihan sekitar ibu negara terpelihara. Dan ini usaha pastikan siasatan salah guna kuasa babitkan anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM dijalankan lebih telus dan terbuka. Timbalan Menteri Pertahanan beri jaminan pihaknya sedia teliti semua faktor termasuk pengasingan kuasa. ATM ada SOP khusus dalam memberi keadilan kepada pihak terlibat apabila sesuatu isu berbangkit. Lembaga Tabung Haji TH menerima permohonan maaf daripada seorang pendepositnya atas dakwaan kehilangan wang miliknya. Bahagian Komunikasi Korporat TH dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya telah memberikan penerangan terperinci kepada pengadu berdasarkan bukti yang jelas. Satu pertemuan juga telah diadakan bersama pendeposit itu di Kuching, Sarawak. Pendeposit tersebut turut melahirkan rasa kesal serta membuat permohonan maaf. Satu penipuan pelaburan secara dalam talian melibatkan penggunaan tanpa izin bagi nama dan logo Petronas tersebar di WhatsApp. Ia ketengahkan skim janjikan pulangan melalui pelaburan mingguan dalam operasi kerajaan berkaitan pengeluaran gas asli cecair. Juga membabitkan video palsu Presiden dan CEO-nya dengan imej dan suara dimanipulasi guna perisian AI. Orang ramai digesa berwaspada dan tidak beri sebarang maklum balas kepada skim pelaburan palsu itu. Anggota PDRM perlu sentiasa pelihara kerahsiaan dan identiti melibatkan pemberi maklumat dalam sesuatu kes. Pengarah JSJ Bukit Aman menekankan kepentingan aspek kepercayaan masyarakat terhadap pihak berkuasa. Ini bagi memastikan mereka dapat berkongsi maklumat mengenai sebarang jenayah yang berlaku. Mangsa sindiket penipuan pekerjaan di luar negara yang pernah diselamatkan sebelum ini disyaki menjadi ejen sindiket bagi merekrut rakyat negara ini untuk bekerja di luar negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman berkata, perkara itu kesan hasil saringan daripada keseluruhan individu yang diselamatkan di Myanmar baru-baru ini. Beliau turut mendedahkan 16 individu dikenal pasti telah kembali ke negara tempat mereka terbabit dengan sindiket penipuan pekerjaan sebelum ini. Pelaku vandalisme di Johor Bahru bakal berdepan tindakan tegas. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan memaklumkan 3 individu ditahan 1 Mac lalu selepas menconteng dinding bangunan serta lampu jalan sekitar bandar raya itu. Perbuatan suspek berusia 18 hingga 21 tahun itu telah mengakibatkan Majlis Bandaraya Johor Bahru kerugian RM2,500 untuk proses pembakian semula. 4 pengarah syarikat ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kerana disyaki memberi suapan kira-kira RM230,000 kepada pegawai Majlis Perbandaran. Menurut kenyataan SPRM, keempat-empat suspek lelaki berusia 30-an hingga 40-an itu dipercayai melakukan kesalahan tersebut dari tahun 2020 sehingga 2023. Ia sebagai balasan terhadap pelantikan syarikat mereka bagi kerja-kerja kontrak pembersihan bernilai kira-kira RM2 juta. Di Mersing, Johor, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia meneruskan operasi mencari dan menyelamat cari lamat seorang kru bot nelayan tempatan yang dikhawatiri terjatuh ke dalam laut pada kedudukan lebih kurang 3.3 batu nautika barat laut Pulau Pemanggil. Operasi dilakukan masuk hari kedua setelah operasi diaktifkan pada pukul 5 petang semalam bagi mengesan mangsa. Kali terakhir, mangsa dilihat memakai seluar pendek berwarna hijau dan tidak berbaju. Seekor ular sawa kekenyangan dipercayai menelan seekor kambing berjaya ditangkap Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM di Kampung Sungai Limau Baling. Reptilia berkenaan dibawa ke pejabat APM Baling sebelum diserahkan kepada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan. Untuk rekod, 78 kes tangkapan ular dilaporkan di daerah itu pada Januari dan 49 kes Februari lalu.
Bayi lelaki baru lahir ditemukan maut dipercayai dicampak dari tingkat atas sebuah kondominium di Sri Petaling petang tadi. Ketua Polis Daerah Brickfields berkata pihaknya menerima laporan daripada orang awam berkenaan kejadian itu kira-kira pada pukul 2.30 petang. Mangsa yang ditemukan masih bertali pusat disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Bot karam di Sungai Baleh Kapit. 3 daripada 4 mangsa yang hilang ditemukan lemas. 2 mayat dijumpai lebih 100 km dari lokasi kejadian. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kapit Timoti Barat berkata 2 mangsa telah dikenal pasti manakala seorang lagi masih belum dipastikan identitinya. 4 kementerian akan terlibat perbincangan mengenai pembangunan kerangka model perniagaan unsur nadir bumi REE negara. Menurut Menteri Alam Sekitar dan Kelestarian Alam, pertemuan bagi tujuan itu bakal diadakan 2 minggu lagi. Fokus perbincangan antara lain tertumpu kepada usaha meneliti cadangan penubuhan GLC khusus untuk meneroka dan kawal selia industri berkenaan. Ekspor produk makanan proses berstatus halal Malaysia berjaya tembusi lebih 150 negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan memaklumkan ia mencukupi 1.8 bilion umat Islam global. Usaha akan dilipat ganda bagi meneroka pasaran berkenaan yang masih luas. Ini termasuk menyedia pelbagai bantuan termasuk penyediaan insentif cukai dan geran pembiayaan. Tindakan tegas akan dikenakan terhadap syarikat pengimport produk yang mendiskriminasi minyak sawit di negara ini. Tegas Menteri Perdagangan dan Komuniti, setiap produk import yang mempunyai tanda mendiskriminasi produk sawit akan didenda. Nilainya mencecah hingga RM250,000. Pihaknya bekerjasama dengan KPDN dalam menguatkuasa perkara berkenaan. Nilai jualan lebih 1.3 juta ringgit dicatat menerusi penganjuran 84 jualan agro madani di Melaka sejak Januari hingga 18 Februari lalu. Pencapaian itu meliputi 32.5% daripada sasaran nilai jualan 4 juta ringgit tahun ini. 400 jualan agro madani akan diadakan di Melaka sehingga hujung tahun ini. Lebih 20,000 permohonan skim galakan penggunaan motosikal elektrik direkodkan sejak dilancarkan 3 bulan lalu hingga kini. 2,000 daripadanya diluluskan sekaligus melayakkan pemohon terima rebat tunai RM2,400. Pemberian insentif berjaya tingkatkan minat masyarakat terhadap kenderaan elektrik. Kekejaman rejim Zionis berterusan apabila menyerang salah satu menara kediaman terbesar di Rafah di selatan Gaza malam tadi. Bangunan 12 tingkat itu menjadi tempat berlindung 300 keluarga dan terletak kira-kira 500 meter dari sempadan dengan Mesir. Sehingga kini tentera Israel tidak memberikan sebarang kenyataan mengenai insiden itu. Sementara itu, Sweden sambung bantuan kepada agensi PBB yang mengalami kekurangan dana untuk rakyat Palestin. Sebanyak $20 juta disalurkan selepas menerima jaminan pemeriksaan tambahan ke atas perbelanjaan dan kaki tangannya. Seperti beberapa negara lain, Sweden bergantung bantuan kepada UNRWA selepas Israel mendakwa seramai 12 kaki tangannya bersekongkol dalam serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Ahli Perniagaan dan Veteran Politik Pakistan Asif Ali Zardari dipilih sebagai Presiden negara itu buat kali kedua. Zardari, 68 tahun, memenangi pilihan raya Presiden mengalahkan calon pembangkang Mahmud Khan Achakzai. Beliau disokong oleh Pakatan yang merangkumi Parti Rakyat Pakistan PPP dan Liga Muslim Pakistan Nawaz PMLN. Asif pernah berkhidmat sebagai Presiden Pakistan antara tahun 2008 dan 2013. Sebuah bot nelayan Korea Selatan yang membawa 9 anak kapal terbalik di luar pantai selatan negara itu pada Sabtu. Menurut pejabat pengawal pantai Korea, 3 anak kapal berjaya diselamatkan manakala 6 lagi masih hilang. Kapal seberat 29 tan itu terbalik 68 km di selatan sebuah pulau di bandar pesisir pantai Tonghyong. Sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Fazim, Salam Malaysia Madani.